Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah untuk pagi ini kita dapat meneruskan kembali kelas sejarah Islam kita untuk episod yang kedua, yang mana kita akan terus membaca sama-sama teks ataupun halaman demi halaman yang terkandung di dalam mukaddimah kitab Tarikh Ad-Daulah Al-Aliyah Al-Uthmaniyah karangan Muhammad Farid Bik, insya-Allah. Okey. Baiklah, jadi apa yang bahagian mana yang kita akan baca pada hari ini ialah berkenaan dengan bahagian pertama dalam sejarah Islam, yang mana ia merupakan, kalau kita lihat fasa pertama dalam sejarah Islam itu bermula pada fasa nubuwah, zaman kerasulan. Jadi kita bermula daripada zaman selepas kerasulan itu. Sebab apa? Sebab kita ingin melihat bagaimana perbincangan mengenai soal khalifah itu dibawa ataupun dipersembahkan oleh Muhammad Farid Bik, yang mana beliau hidup pada zaman Kerajaan Osmaniyah. Kita nak lihat bagaimana beliau menghubung kaitkan di antara zaman-zaman kekhilafahan sebelum beliau. Yang mana kita tahu, kita melihat khilafah ini ada dua zaman. Zaman khilafah yang berada di dalam kita kata penguasaan bangsa Arab, dan khilafah yang berada di zaman penguasaan bangsa Turki. Jadi kita lihatlah bagaimana penceritaan. Adakah beliau ini bersikap bias ataupun resis berpihak kepada bangsa beliau? Yang kita tahu beliau bukan berasal daripada keturunan bangsa Turki. Tak apa, jadi kita lihat apa yang beliau tuliskan. Okay, ini mukadimahnya. Ini halaman depannya. Tarikh Daulah Al-Aliyah Uthmaniyah. Okay, kita lihat. Okey. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita cuba habiskan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Kalau tidak, kita bacalah setakat mana yang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Muqaddimah tarikhiyah fi man waliya al-khilafah al-islamiyah qabla muluk ad-daulah al-aliyah al-Uthmaniyah. Beliau menjadikan mukadimahnya ataupun pendahuluan, beliau menceritakan terlebih dahulu tentang sejarah mereka yang pernah diangkat menjadi khalifah Islam sebelum raja-raja ataupun sultan. Kita lihat, kita baca daripada awal ni. Intaqalat al-khilafah ila Bani Uthman sanah 923 Hijriah hina fataha Sultan Salim al-Awwal al-Uthmani Misr, kama tajiduhu mufassalan fi hadzal kitab. Wa awwalu man walliha ba'da maut Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 12 Rabiul Awal tahun ke-11 min hijriyatihi alaihi salatu wassalam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey. Jadi diceritakan kat sini terlebih dahulu, orang ataupun sultan yang mula-mula memakai gelaran khalifah ialah
Sultan Salim yang pertama. Beliaulah yang sebenarnya Khalifah Kerajaan Osmaniyah yang pertama. Jadi kita boleh kita boleh betulkanlah kefahaman kita. Mungkin sebelum ini kita ada menganggap Sultan Osman yang pertama itu Khalifah Osmaniyah yang pertama. Sebenarnya bukan. Jadi Khalifah mula dipakai oleh para Sultan Osmaniyah bermula daripada Sultan Salim yang pertama. Jadi Sultan sebelum tu pakai gelaran apa? Mereka memakai gelaran Sultan sahaja. Jadi sepertinya Khalifah itu pada kita kata pada jawatan politik, pada kedudukan politik Osmaniyah itu berada sekali setaraf dengan jawatan Sultan. Kita kena faham. Kalau dulu waktu Khalifah Umayyah, Abbasiyah, Khalifah berada di atas. Khalifah paling besar, paling tinggi kedudukannya. Kemudian diikuti bawahnya wazir-wazir. Jadi kalau kita lihat lagi dalam kerajaan Abbasiyah nanti, muncullah jawatan Sultan. Jadi jawatan Sultan ketika zaman Khalifah Abbasiyah itu berada di bawah Khalifah. Adapun zaman Utsmaniyah, Sultan itu ataupun Khalifah itu sendiri dah bergelar Sultan, pemerintah tertinggi. Kemudian barulah dicantumkan ataupun ditempelkan gelaran kekhalifahan itu pada seorang Sultan. Jadi samalah jawatannya, tiada perbezaan lah macam mana yang sebelum ini. Jadi seorang Khalifah Utsmaniyah itu juga adalah Sultan Utsmaniyah. Yang membezakan dia apa? Yang membezakannya adalah kalau Sultan Utsmaniyah itu dia lebih kepada menunjukkan ataupun merangkumi kuasa-kuasa politik yang ada pada seorang pemerintah Utsmaniyah. Manakala Khalifah tu pula kuasa dari segi naungan umat Islam. Jadi sebab itu kita kata bila sebut Khalifah ni adalah di penaung pada umat Islam. Mungkin sebelum ini pada zaman Abbasiyah, Kekhalifahan Utsmaniyah ini kita dapat lihat diamalkan oleh institusi diraja ataupun institusi kesultanan kita di Malaysia, yang mana seorang sultan itu menjadi penaung kepada umat Islam dan institusi agama Islam. Sedangkan yang menjalankan hal ehwal pentadbiran negara secara khususnya adalah Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. Jadi kita dapat lihatlah begitu. Seolah macam ada perbezaan di antara jawatan Sultan dan Khalifah pada Utsmaniyah. Dan kita lihat sekarang ni kita ada beza Sultan dan Perdana Menteri ataupun Menteri Besar. Jadi itulah kita dapat lihat secara umum. Jadi kat sini Sultan Salim, Khalifah Utsmaniyah yang pertama. Ketika mana Sultan Salim berjaya menguasai Mesir. Itu kita akan lihat pada biografi nanti, biografi Sultan Salim. Jadi wa awwalu man waliya ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapakah yang mula-mula dilantik menjadi khalifah selepas wafatan Rasulullah SAW pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah? Beliau ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Buya lahu bil khilafah ba'da khilafat Tafif waqa'a baina as-sahabah wa tuwfiya fi masa'il laylah al-Isnain 22 Jamadil Akhirah sanah 13 ba'da'an ahida bil khilafah ba'dahu li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi apa yang terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini maklum. Kita maklum apabila Rasulullah SAW wafat, berlaku perselisihan. Sebab ialah para sahabat Muhajirin dan Ansar berselisih dapat siapa yang nak gantikan Nabi SAW. Adakah dari Muhajirin, adakah dari Ansar? Itu kisah yang terkenal, kita panggil peristiwa di Balai Bani Sa'adah di Madinah itu. Kita lihatlah macam mana perselisihan itu berjaya dileraikan, berjaya ditenangkan oleh para sahabat Muhajirin, Umar, Abu Bakar Siddiq, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Akhirnya para sahabat ketika itu bersepakat untuk melantik Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama.
Dan disebutkan juga di sini Khalifah Abu Bakar meninggal dunia pada malam Isnin 22 Jamadil Awal tahun 13 Hijrah. Hampir 2 tahun. 2 tahun lebih saja Khalifah Abu Bakar Siddiq memerintah. Selepas Abu Bakar Siddiq menunjukkan Umar sebagai pengganti beliau. Apa yang berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar? Fi ayyamihi kana zuhuri Musailamatul Kazzab alladhi idda'a an-nubuwah farsala ilaihi man harabahu wa qatalahu. وكذلك ادعت سجاح بن الحارث النبوة وبقيت على وكذلك ادعت سجاح بنت الحارث النبوة وبقيت على ريها وضلالها إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان فأسلمت وحسن إسلامها وفي خلافته فتحت مدينة الهيرة بالأمان على جزية. Jadi apa yang berlaku di dalam era pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq ni adalah yang paling utama sekali disebutkan di sini adalah berlakunya gerakan riddah, pemurtadan. Jadi orang Islam, orang Arab Badui yang baru memeluk Islam di akhir hayat Nabi SAW, bila Nabi wafat, mereka ni senang-senang keluar daripada Islam. Jadi apa yang Khalifah Abu Bakar Siddiq lakukan yang menjadi, kita kata, tumpuan dasar polisi beliau sebagai khalifah adalah memerangi golongan-golongan ini yang mengaku menjadi Nabi. Nabi baru saja meninggal, dah mereka ada yang mengaku Nabi. Dihantar pasukan tentera, diperangi mereka habis-habisan. Kat sini juga disebutkan 2 orang tokoh ataupun 2 orang nama individu yang mengaku menjadi Nabi itu. Seorang Nabi wanita, seorang Nabi lelaki. Yang lelaki itu Musailamah Al-Kadzab. Manakala yang wanita Sajjah bint Al-Haris. 2 Nabi ni yang muncul ketika zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dan juga disebutkan di sini Sajjah ini masih lagi terus mengaku menjadi Nabi sebab yang jadi ditewaskan ialah Musailamah Kadzab. Tapi Sajjah ni tidak, maksudnya masih lagi bergerak bebas sehinggalah pada zaman Khalifah Muawiyah, orang lama tu, selepas zaman Khalifah Ali lah, beliau masih lagi mengaku Nabi, dia mengaku Nabi juga, sehinggalah zaman Muawiyah, barulah dia mungkin dah tak meninggal kot, jadi dia masuk balik Islam, bertaubat, kemudian itulah yang berlaku pada Sajjah ini. So, lama lah dia mengaku dia Nabi. Biasa kita dengar Musailamah je kan. Dan ini ada seorang lagi, Nabi perempuan, Sajjah bin Al-Harith. Kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga dibuka kota Al-Hirah. Al-Hirah ni berada di Syria. Al-Hirah ala jizyah, dengan bayar jizyah. Jadilah terbukalah salah satu kota di Rom ataupun di Syam ketika itu. Okey, jadi inilah peristiwa yang berlaku, peristiwa penting yang berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mudahlah untuk kita, kalau kita baca mukadimah ni, kita dah boleh dapatlah info-info penting dalam sejarah Islam. Jadi sebab itulah saya kita kata ambil inisiatif untuk membaca mukadimah ini, kerana mukadimah ini pada saya sangat berguna kepada mereka yang ingin menyediakan pengetahuan asas dalam sejarah Islam. Tak perlu baca kitab-kitab besar lagi, kita mulakan dengan buku-buku ataupun kita kata mukadimah yang ringkas seperti ini, insya-Allah. Barulah kita buka kitab-kitab besar. Kemudian kita masuk kepada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa Umar bin Al-Khattab awwalu man summiya bi Amiril Mu'minin, wa kana Abu Bakr yukhatibu bi khalifati Rasulillah. وامتدت فتوحات الإسلام في أيامه، امتدت عظاما حتى وصلت جيوشهم إلى بلاد المغرب وإلى حدود الهند شرقا وإلى بلاد سبريا شمالا،
ففتحت مصر وبلاد الشمس وإيراق وإيران وبخارى ومرو، وزالت مملكة الأعجام من وجود السياسي بعد انهزام يزدجر آخر ملوك بني ساسان. وفي خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه دونت الدواوين وأنشئ البريد البسوطة لنقل المراسلات بكل سرعة، ووضع التاريخ الهجري وفي 24 ذي الحجة سنة 23 طعنه أبو لؤلؤة بسكين وقت الصلاة، وتوفي رحمه الله في يوم السبت آخر ذي الحجة سنة 23، فكانت مدة خلافته 10 سنين وستة أشهر و8 أيام، ودفن في الهجرة الشريفة النبوية. Jadi inilah dia kisah berkenaan dengan pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, yang mana disebutkan beberapa poin penting kat sini. Yang pertama sekali, dalam sejarah kekhalifahan Islam, yang orang yang mula-mula dipakaikan ataupun menggunakan gelaran Amirul Mukminin ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi apa yang digunakan oleh Abu Bakar Siddiq? Zaman Abu Bakar Siddiq, beliau dipanggil dengan Khalifah Rasulillah, Khalifatul Rasulillah. Jadi timbul masalah apabila Umar Khattab dia dilantik menjadi khalifah, takkan nak panggil Khalifah Rasulillah. Jadi macam ada, kita kata ada pengulangan di situ. Jadi kat situlah timbulnya idea daripada sahabat memanggil gelaran pada khalifah Amirul Mukminin. Kita kata apa? Putera ataupun pemerintah orang yang beriman. Jadi begitulah. Jadi dia guna sampai kerajaan Osmaniyah pun turut digelar Amirul Mukminin. Itu gelaran dari segi gelarannya lah. Okey. Kemudian kita tahu pada zaman Umar Al-Khattab itu berlaku futuhat Islamiyah yang sangat pesat. Dan dengan 10 tahun pemerintahan Umar Al-Khattab ini, wilayah Islam berjaya diluaskan. Ini kat sini disebut tentera Islam telah sampai ke negeri Maghrib, di belah Maghribi sana. Dan di belah timur pula sampai ke kawasan India, Hind. Kemudian ke utara sampai ke sepadan Siberia di utara. So kita luas lah wilayah Islam. Lepas tu Mesir, Syam, Iraq, Iran, Bukhara, Merv, ni nama kota-kota lah, nama negeri yang penting ketika itu berjaya dibuka oleh umat Islam. Dan juga disebutkan pada zaman Khalifah Umar Khattab berakhirnya era pemerintahan Parsi Bani Sasan ataupun Sasanid yang menguasai wilayah Iran ketika itu, akhirnya tumbang di tangan tentera Islam. Jadi raja terakhirnya Yazdijad ini, macam mana sebutan Englishnya boleh tengok lah. Yazdijad, raja terakhir Bani Sasan ini berjaya dikalahkan oleh tentera Islam. Jadi secara rasminya akhirnya kerajaan Parsi sudah dijatuhkan pada zaman Umar bin Al-Khattab. Jadi kita maklum pada zaman Nabi SAW ada dua kuasa besar yang kita kata yang menjadi yang menguasai wilayah rantau di Timur Tengah ketika itu. Kita ada kerajaan Byzantine Rome di belah Syam, di belah Mesir. Dan kita ada juga kerajaan Parsi yang menguasai Iraq, Iran dan kawasan. Jadi negara Islam Madinah itu berada di tengah-tengah di antara dua kuasa besar ini. Jadi pada zaman Umar bin Al-Khattab, kerajaan Parsi berjaya dijatuhkan. Ditumbangkan terus. Tak ada dah penerusnya. Begitulah. Jadi bilakah kerajaan Rom Byzantine itu ditumbangkan? Itu nanti kalau kita pergi lagi jauh, iaitu pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Itulah dia saat Byzantine dijatuhkan. Okey, kita lihat lagi apa yang Khalifah Umar buat.
fi khilaf Sayyidina Umar dawanat dawawin. Ketiga zaman Khalifah Umar Khattab juga wujudnya institusi ataupun kita kata sistem pentadbiran yang lebih tersusun. Jadi diwujudkan dawawin. Dawawin ni seolah macam seperti jabatan lah. Ada jabatan. Setiap satu tu ada dawawin. Ataupun diwan. Kenapa diwan? Kenapa di setiap jabatan itu ada yang tukang tulis. Juru tulis. Jadi juru tulis tu disebut sebagai apa kita kata katib. Jadi apa yang ditulis tu, rekod-rekod apa semua dikumpulkan menjadi satu himpunan rekod dipanggil sebagai diwan. Kemudian diwujudkan pada zaman Umar ini adalah pos. Sistem pos. Al-Barid ataupun dahulu disebut sebagai Al-Busutah. Busutah ni maksudnya lajulah, mudah, cepat. Jadi sampai sekarang kita pakai postage kan. Al-Busutah ni lah sana. Al-Barid. Linaqlil marsalat bikulli sur'ah. Ini untuk pentinglah untuk tadbir urus sebuah kerajaan mesti dapat maklumat yang cepat. Jadi boleh lancar tadbir kerajaan tu kan. Inilah antara inovasi yang berjaya dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian wawada'a tarikh al-hijri. Beliau menetapkan tarikh hijri, penggunaan tarikh ataupun penggunaan kalender hijrah. Sampai sekarang kita pakai. Akhirnya pada 24 Zulhijjah tahun ke-23, selepas 10 tahun memerintah, beliau ditikam oleh seorang hamba Parsi yang baru memeluk Islam tapi masih lagi dendam dengan Umar Khattab kerana menjatuhkan empire dia, empire Parsi itulah. Itu bernama Abu Lu'lu'ah. Dia tikam dengan pisau ketika Umar Khattab sedang mengimamkan solat. Jadi beliau meninggal pada hari Sabtu pada akhir Zulhijjah tahun 23 itu. Beliau memerintah selama 10 tahun, 6 bulan dan 8 hari. Ini terperinci lah. 10 tahun, 6 bulan, 8 hari. Dan dimakamkan di kawasan pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam makam Rasulullah itu ada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar Khattab. Okey, insyaAllah kita sempat lagi. Kita masuk Khalifah yang ketiga. Wa buya ba'dahu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa ashhara ma hadatha fi khilafatih futiha Ifriqiyah. يعني بها تونس والجزائر ومراكش وغزوا بلاد الأندلس وجزيرة قبرص ونسخ القرآن الذي جمع في خلافة أبي بكر وكان موضوعا عند السيدة حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل نسخة منه إلى جميع البلاد وحرق ما سواه من النسخ وبذلك حفظ القرآن من التغيير وتبديل إلى يومنا هذا وسيبقى كذلك إلى آخر الدهر ثم عزل عثمان أغلب الولاة وعين بدلهم أقاربه فولي الكوفة الوليد بن عقبة وكان أخاه من أمه وعزل عمرو بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن أبي صخر العامري وكان أخا عثمان من الرضاع وعزل أبا موسى الأشعري عن البصرة ولاها ابن خاله عبد الله بن عامر فنقم عليه كثير من الناس وأتت مدينة ووفدوا من مصر وكوفة والعراق وبعد مسائل يطول شرحها في هذه المقدمة حصلت فتنة كانت نتيجتها قتل عثمان في داره ليلة 18 Zulhijjah سنة 35 فكانت مدة خلافته 12 سنة أي إلا أيام قلائل ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه وبعد مدة حصلت بيعة لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه
وابتداء الخلاف والانقسام. Jadi itulah dia sedikit sebanyak yang berlaku pada zaman Uthman bin Affan. Jadi selepas Umar Al-Khattab meninggal dunia, kemudian dilantiklah Uthman bin Affan di sini. Jadi apa yang berlaku pada zaman Khalifah Uthman ini, disebutkan di sini apa peristiwa penting yang berlaku pada zaman Uthman. Yang pertama adalah pembukaan wilayah Afrika. Maksudnya Afrika Utara lah. Tunis, Algeria dan Marrakesh. Ini kota-kota yang menjadi dibuka. Kemudian berlaku pembukaan di wilayah Al-Andalus buat pertama kalinya. Dan maksudnya umat Islam berjaya lah sampai sana. Tapi tidak kekal lama. Yang betul-betul umat Islam berada di sana pada zaman Umayyah. Kemudian Pulau Cyprus pun berjaya dibuka. Kemudian itu dari segi futuhat. Lepas tu kemudian kalau kita yasa beliau ataupun perkara yang berlaku pada zaman Khalifah Uthman ini, seperti mana yang kita maklum, pembukuan, penjilidan naskah Al-Quran yang kita panggil sekarang Rasam Uthmani. Dulu sebelum zaman Uthmani, bermula pada zaman Abu Bakar Siddiq, sudah dilakukan usaha pengumpulan Al-Quran. Pada zaman Abu Bakar Siddiq, hasil daripada cadangan Umar bin Al-Khattab. Jadi pada zaman Uthman, mengupdate, mengemaskini salinan yang ada dan menyebarkan kepada seluruh wilayah-wilayah Islam untuk menggunakannya. Jadi sebab itu disebutkan di sini untuk menghasilkan mushaf Uthmani itu ataupun naskah Uthmani, beliau merujuk kepada naskah yang asal yang ketika itu disimpan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Hafsah. Beliau lah, Hafsah ni anak kepada Umar, Hafsah binti Umar. Jadi Hafsah ni simpan naskah yang ada pada zaman Abu Bakar Siddiq tu, kemudian dirujuk, Uthman rujuk, update, buat kemas kini, kemudian digunakan yang naskah yang baru. Kemudian tujuannya adalah untuk memelihara Al-Quran daripada perubahan dan penyelewengan. Sehinggalah hari kita hari ini. Kemudian dari segi politik pula, disebutkan di sini Khalifah Uthman kita kata mengambil polisi untuk memecat gubernur-gubernur yang telah dilantik oleh Umar Khattab dan melantik orang yang rapat dengan beliau. Itulah dari segi politiknya begitu diceritakan. Jadi antara gubernur yang dilantik oleh Umar sebelum ni seperti gubernur Kufah, asalnya Umar melantik Al-Walid bin Uqbah. Antaranya dia dipecat gubernur Kufah, kemudian dilantik Al-Walid bin Uqbah. Kerana Walid bin Uqbah ni adalah saudara seibu dia dengan Uthman. Kemudian Khalifah Uthman juga memecat gubernur Mesir Amr bin Al-As yang dilantik oleh Umar, kemudian digantikan dengan Abdullah bin Abi Sakh Al-Amiri. Ni Uthman lantik. Ini saudara Uthman, saudara susu Uthman. Kemudian Uthman pecat juga Abu Musa Al-Ash'ari yang menjadi gubernur kota Basrah. Kemudian mengganti dengan anak sepupu dia, Ibnu Khalah, anak makciknya Abdullah bin Amir. Jadi banyaklah kita kata perubahan dari segi takbiran tu. Umar melantik orang yang rapat dengan beliau. Jadi wallahualam kita tidak boleh menilai lah dari segi apa. Cuma kita boleh baca sajalah sejarah mencatatnya sedemikian. Jadi apa-apa pun semua itu tidaklah mencalakan kemuliaan dan kita kata kemuliaan lah yang mereka ni adalah para sahabat Nabi SAW. Cuma dari segi kita boleh baca, kita lihat begitulah apa yang berlaku di zamannya. Jadi banyaklah sebab tu dah disebutkan oleh Muhammad Farid Beg ini
masail yatulu syarhiha. Dia banyaklah. Dia isu berkenaan pelantikan gubernur-gubernur ni, dia jadi satu isu yang panjang lah kalau nak dibahaskan. Jadi hal ini telah menyebabkan satu fitnah yang pertama terjadi kepada umat Islam. Fitnah pertama sehingga membawa kepada pembunuhan Uthman pada 18 Zulhijjah 35 tahun 35 Hijrah. Jadi Khalifah Uthman pun dikepung oleh para pemberontak. Wallahualam, kita macam saya kata tadi, isu pembunuhan Khalifah Uthman ni agak rumit. Jadi mungkin tidak dibahaskan secara lanjut lah di sini. Jadi yang beliau syahid pada 18 Zulhijjah 35 Hijrah. Tempoh kekhalifahan Uthman adalah selama 12 tahun. Isna asyara sanah illa ayyam qalil. Kemudian dikebumikan sama dengan Umar Al-Khattab dan Rasulullah SAW. Jadi ada Rasulullah, ada Umar, ada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kat situlah di pemakam Nabi SAW. Jadi kemudian wabak dan mudatihi, selepas habis pemerintahan Khalifah Uthman, hasalat al-bai'ah li Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Kemudian dibai'ahlah Khalifah Ali bin Abi Talib itu sebagai Khalifah Rashidin yang keempat. Wa wajahahu wabtida khilaf wal inqisam fil Islam. Jadi pada zaman Ali ini mulalah berlaku perpecahan umat Islam. Yang bermaksud umat Islam ketika itu ada puak-puak dia. Ketika itulah muncul juga puak Khawarij. Ketika itu jugalah muncul puak Ali. Ketika itu jugalah muncul puak Muawiyah. Okey, kita akan lihat selepas ini. Jadi sebaik saja Khalifah Ali bin Abi Talib memegang jawatan. Jadi berlakulah kita kata apa? Gesaan-gesaan daripada para sahabat yang lain untuk menuntut bela di atas kematian Khalifah Uthman sebelum ini. Jadi itulah Khalifah Ali baru je baru masuk office, baru menjadi khalifah. Kemudian datang tuntutan-tuntutan daripada para sahabat untuk menuntut bela di atas kematian Uthman. Jadi antara yang menuntut bela ialah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar. Jadi Sayyidatina Aisyah ini mahu menuntut bela di atas kematian Uthman bin Affan itu. Jadi kalau kita lihat, wa talabat Sayyidah Aisyah binti Abi Bakrin zaujat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-akhdhu bi thari Uthman wa dhamma ilaiha Talha wa Zubair bin Awam wa saru wa man tabi'ahum ila al-Basrah istila'i 'alayha falahikuhum aliyan wa hasalat bainal fariqaini waqa'atul jamal al-mashhurah fi nisfi jamadil akhir sanah 36 fantasara Ali wa man ma'ahu wa qutila Talha wa waliya Zubair wa man baqiya ma'ahu ila al-Madinah wa arsala Aliyan Sayyidatina Aisyah ila al-Madinah ma'a akhiha Muhammad bin Abi Bakrin. Okey. Wa bizalika intahat al-fitnah fi hadhihi al-jihah. Okey. Jadi selepas fitnah yang membawa kepada kewafatan, kesyahidan Khalifah Uthman, berlaku juga selepas itu fitnah yang kedua dalam kalangan umat Islam, iaitu yang dikenali sebagai peperangan Jamal. Apa punca peperangan Jamal ini? Jadi apa punca peperangan Jamal ini adalah sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi, Sayyidatina Aisyah ingin menuntut bela di atas
terbunuhnya Khalifah Osman. Jadi waktu tu kena faham, waktu Sayyidatina Aisyah sudah berusia lah, sudah tua, dan beliau menyuruh untuk mentebela, ramailah sahabat-sahabat yang lain yang ikut. Di antaranya 3 orang sahabat Nabi SAW, yang antaranya adalah Talha dan Zubair bin Awam. Jadi Talha dan Zubair ni turut serta dalam kumpulan Sayyidatina Aisyah untuk menuntut bela itu. Jadi dari Madinah mereka bergerak bersama mereka menuju ke Basrah, di Basrah, untuk menguasai kota Basrah itu. Tapi namun dalam perjalanan ke kota Basrah itu, mereka telah dikepung, dipintas oleh Khalifah Ali bin Abi Talib dan tenteranya yang datang dari Kufah. Waktu itu Khalifah Ali sudah tidak memerintah di Madinah lagi dah. Pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin sudah berpindah ke Kufah pada zaman Ali bin Abi Talib. Jadi senanglah, dekatlah dari Kufah tu terus datang ke Basrah untuk memintas. Jadi kat situlah berlaku peperangan Jamal. Pertembungan antara pasukan Ali dengan pasukan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ramai yang terkorban. Ramai sahabat yang terkorban ketika itu. Akhirnya peperangan tersebut dimenangi oleh Khalifah Ali. Dan habis Sayyidatina Aisyah, Talha telah terbunuh dalam peperangan itu. Zubair pun dah tertawan. Kemudian mereka balik ke Madinah. Lepas dah kalah, semua bersurai ke Madinah, balik semua ke Madinah. Khalifah Ali pula menghantar pengawal-pengawal dia untuk mengiringi Sayyidatina Aisyah kembali ke Madinah. Begitulah cerita yang melibatkan peperangan Jamal secara ringkas. Kenapa dia panggil peperangan Jamal? Kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika itu menaiki unta. Duduk atas unta tu. Jadi itulah dia panggil peperangan Jamal. Ya, peperangan antara umat Islam lah. Sedih lah. Perang saudara. Kemudian kita lihat berlaku lagi peperangan yang kedua. Peperangan yang kedua sesama umat Islam yang melibatkan antara Khalifah Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau kita lihat kat sini sambungan dia, wa jama'a aliyan juyushihi li muharabati Muawiyah bin Abi Sufyan wali bilad Syam limtina'ihi an mubayatihi wa munadatihi bi akhri sari Utsman fasalat bainahuma waqatus Siffin asy-syahirah fi Safar sanah 37 wa ba'daha ittafaqa aliyan ma'a Muawiyah an yu'ayyina kulla minhuma hukam min tarfihi liyafsula khilaf wa ittihadina ala zalik وهرابه عهدا في ليلة 13 Safar sanah 37 Hijrah. Okey. Jadi berlaku peperangan umat Islam, peperangan saudara yang melibatkan sesama umat Islam yang kedua selepas peperangan Jamal, iaitu peperangan Siffin. Perang Siffin ini diketuai oleh melibatkan Muawiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Syam, dengan Khalifah Ali bin Abi Talib. Jadi terdapat persamaan terhadap dari segi tujuan ataupun sebab tercetusnya kedua peperangan ini, Perang Jamal dan Perang Siffin. Tujuannya hanyalah satu, untuk mendesak Khalifah Ali mencari siapa pembunuh Khalifah Osman. Itu saja. Jadi itulah kita kata apa? Sebab umat Islam itu waktu itu sedang tak stabil kan. Baru je Khalifah meninggal, kemudian berlaku hara, jadi masyarakat pun tak stabil, tak aman. Jadi benda-benda macam ni kita tak boleh nak bayangkan lah macam mana. Jadi yang penting sebab tercetusnya dua peperangan ini adalah hanya untuk mendesak Khalifah Ali mencari siapa pembunuh. Khalifah Ali tak boleh pula nak mencari, beliau tersepit. Kerana kebanyakan penyokong beliau di Kufah itu adalah kita kata orang yang barangkali mungkin terlibat dalam pembunuhan itu. Wallahualam. Jadi kita tak tahulah dari segi politik macam mana. Jadi itulah
disebabkan Khalifah Ali tidak bersegera melaksanakan desakan tuntutan mereka itu, berlakulah peperangan ini. Bukan sebab lain, sebab menuntut bela ke atas Khalifah Osman. Itu saja. Bukan sebabkan para sahabat ni nakkan kuasa ke lah apakah. Kita kena hati-hatilah kalau kita melabelkan para sahabat ni. Yang kita boleh baca ataupun yang kita boleh tengok, kita ambil. Kita tengoklah daripada apa yang catatan sejarah. Itu sajalah. Tak bolehlah kita nak buat konklusi kita sendiri. Jadi tercetuslah perang Siffin itu pada tahun ke-37 Hijrah. Yang mana kita tahu kat situ adanya majlis tahkim. Tak disebutkan sini. Ketika itu peperangan hampir dimenangi oleh pasukan saya pasti pasukan Ali atau pasukan Muawiyah. Pasukan Ali rasa, pasukan Ali hampir menang. Kemudian pasukan Muawiyah, ada seorang askar Muawiyah ini mengangkat Al-Quran. Dia kata, mari kita berhukum dengan hukum Allah. Jadi dah hentikan perang, kita masuk ke muka pengadilan. Jadi elok-eloklah tentera Ali nak menang kan. Lepas tu dibatalkan, dihentikan serta-merta peperangan. Kemudian berlakulah majlis penghakiman ataupun majlis tahkim itu. Itu satu kisah yang panjang lah. Kalau kita lihat kat sini, melibatkan majlis tahkim. Okay, kalau kita boleh baca sedikit. Majlis tahkim itu melibatkan dua perwakilan daripada dua pihak. Seorang mewakili Ali, seorang mewakili Muawiyah. Jadi kalau disebut kat sini, Abi Musa al-Ash'ari bin Niyabah an Ali karamallahu wajhah wa Amru bin al-As bin Wa'il bin Niyabah anil Muawiyah. Jadi dua pihak tu, antara Abu Musa al-Ash'ari dan Amru bin al-As mewakili pihak masing-masing. Jadi berlaku di satu tempat nama dia Daumatul Jandal. Adalah kat situ Daumatul Jandal. Okey, kalau kita lihat fajtama Abu Musa wa Amr bin As fil maw'ud wa ma'a kullu minhuma arba'atu anfus bin ashabihi. Setiap satu orang perwakilan ini bawa 4 orang pengikut. Bawa orang seorang perwakilan bawa 4 orang wakil lah. Jadi Amr pun bawa 4 orang wakil, Abu Musa pun bawa 4 orang wakil. Kemudian mereka bertemu di Daumatul Jandal. Okay. Wattafaqa ala an ya'zula kulla minhum mawkiluhu wa yantakhabul muslimin man yarawnahu kufu'ah at-tawliya syu'unihim. Wa ala hadha al-ittifaq qama Abu Musa fil jam' wa qala qad khala'tu Aliyan wa Muawiyah fastakbalu amrakum wa wallu alaykum man ra'aitumuhu lihazal amru ahla. Summa qala amrukum inna haza qad qala ma sami'tum wa khala'a sahibah wa inni aqla'u sahibuhu kama khala'ahu wa athbata sahibi fa innahu waliyan Usman wa talibu bidammihi wa ahaqqun nas bimaqamih. Faqala Abu Musa ما لك ولا وفق الله غدرت وفجرت وانفض الجمع بعد ذلك. وعاد عمرو ومن معه إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة. ومن ذلك الحين أخذ أمر عليا في النصف في ضعف وأمر معاوية في القوة. Okey. Tadi diceritakanlah tentang majlis tahkim itu bila dah ada wakil daripada Muawiyah, wakil daripada Ali datang, jumpa Abu Musa dan Amr bin As. Kemudian berlakulah perbincangan. Mereka berdua bersepakat untuk setiap orang memecat orang yang diwakili oleh mereka. Contoh macam kat sini disebutkan dalam hal ini Abu Musa al-Ash'ari memecat Ali dan Muawiyah dan Amr pun memecat Ali dan Muawiyah. Itu kita kata perjanjian persefahamannya. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita lihat kat sini, dalam peristiwa tahkim itu, Abu Musa al-Ash'ari bercakap terlebih dahulu. Dia kata, qad khala'tu Aliyan wa Muawiyah fastakbiru amrakum.
Aku dah pecat Ali dan Muawiyah. Kemudian aku serahkan urusan pelantikan mereka ini kepada umat Islam untuk memilih. Kemudian mendengar Abu Musa cakap, Amr pun mencelah ataupun menjawab. Dia kata, ni, kamu semua dah dengar dah apa yang dicakap oleh Abu Musa. Dan dia dah pecat tuan dia, Tuan Ali. Dan aku pun pecat tuan dia juga, Ali. Tapi aku melantik ataupun aku tak mahu pecat kita kata tuan aku, iaitu Muawiyah itu, kerana beliau telah dilantik oleh Khalifah Osman sebelum ini, dan Muawiyah bersungguh-sungguh mahu menuntut bela di atas kematian Osman. Jadi aku biarkan dia, aku kekalkan jawatan dia. Jadi kalau kita lihat di situ, mungkin adalah kita kata helah ataupun helah lah kat situ yang dia mainkan oleh Amr bin Al-As. Yang mana kita tahu Amr bin Al-As ni seorang yang peminato yang fasih, kan? Seorang yang lantang, yang pandai berhujah. Jadi mungkin kat situlah kalau kita lihat dari segi sudut politiknya, begitulah. Maksudnya Amr bin Al-As ni dia ada hujah untuk menegakkan pendirian mereka. Kerana apa? Kerana Muawiyah ni menuntut bela di atas kematian Uthman. Jadi Abu Musa al-Asy'ari telah memecat Ali terlebih dahulu. Jadi jawatan tu kosong. Tapi Amr bin Al-As tindak menegaskan, mengekalkan jawatan Muawiyah itu kerana tak ada sebab pun dia nak dipecatkan. Macam itulah kita kata kalau kita lihat dari segi peristiwa tersebut, begitulah yang terjadi. Jadi Ali pun dipecat, kemudian kosong jawatan tu. Sebab yang memecat Ali itu adalah wakil yang dihantar sendiri oleh dia. Jadi Khalifah Ali dia pecat, jadi jawatan Khalifah kosong. Jadi Khalifah Muawiyah ni dia bukannya khalifah untuk dipecat, sebab kita rasa macam apa, dia hanya bersatu gubernur. Tetapi Amr bin As berjaya memainkan sentimen bahawa dia lantikan gubernur dia tu, siapa yang melantik dia sebagai gubernur tu adalah Osman. Jadi tak ada masalah pun kalau dia nak minta menuntut bela di atas kematian Osman, sebab Osman yang melantik dia. Itulah hujah di pihak Amr bin As. Tapi kalau kita hati-hatilah, jangan sampai kita memberikan tanggapan negatif kepada sahabat ni, antara Amr al-As dan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ni kita tahu dia seorang yang zuhud, seorang yang warak. Jadi beliau tak terlibat sangat, kita kata dari segi keujahan itu beliau tidak sepetah Amr bin al-As. Jadi itulah yang berlaku ketika itu dalam peristiwa tahkim. Jadi selesai secara automatik dalam majlis tahkim itu, Khalifah Ali bin Abi Talib telah dilucutkan jawatan. Jadi tak boleh apa lah, sebab memang itu perjalanan kan, memang itu tujuan dia untuk menyelesaikan perbalahan. Jadi Khalifah Ali pun tak boleh nak buat apa, dan Khalifah Muawiyah pun mula mendapat sambutan sokongan sebabkan itu. Jadi tak adalah peperangan. Walaupun pada mulanya ditentanglah, maksudnya Abu Musa meluahkan rasa tidak berpuas hati beliau kerana merasa tertipu oleh Amr al-As, tapi itulah yang berlaku ketika itu. Dan selesai semua dah bersurai apa semua, tak ada jadi isu dah. Kemudian kat sini disebutkan bahawa akhadha Amr aliyan fi dha'fin. Selepas daripada tahkim itu, pengaruh Khalifah Ali semakin melemah. Adapun pengaruh Muawiyah bin Sufyan ketika itu sebagai gubernur sudah menjadi bertambah kuat. Jadi ketika itulah kita kata Muawiyah memanfaatkan kedudukannya ketika itu yang semakin kuat, menguasai wilayah-wilayah yang sebelum ini berada di bawah Ali. Farsala Muawiyah Amr bin As sanah 38 ila Misr li muharabati Muhammad bin Abi Bakr al-Mu'ayyan alaiha min qibali Sayyidina Ali. Jadi pertama sekali apa yang dilakukan oleh Muawiyah adalah menguasai wilayah Mesir. Yang ketika itu dipimpin oleh gubernurnya Muhammad bin Abi Bakar, dilantik oleh Ali sebelum ini. Jadi sebagai Syam tu berhampiran dengan Mesir, jadi Muawiyah menguasai Mesir terlebih dahulu. Okey, selesai berjaya menguasai Mesir, wajah wastiqlasiha minhu fa'ata ilahia wa qatala Muhammad bin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas tu wasarat Misr tabi'atun li Muawiyah. Summa ba'as sarayahu fi bilad tabi'ah li Ali la karahu
سكانها لإكراه سكانها على مبايعة معاوية واستمر الحال على ذلك إلى سنة 40. Okey. Jadi pada 38 tahun 38 Majlis Tahkim sehingga tahun yang ke-40 inilah tempoh Muawiyah bin Abu Sufyan meluaskan pengaruhnya, menguasai satu persatu wilayah Khalifah Ali yang ketika itu sudah tidak memiliki kuasa yang kukuh sebagai khalifah. Jadi satu persatu wilayah menjadi dikuasai. Mesir, kita kata Iraq dan sebagainya menjadi dikuasai. Yang sebelum ini duduk di bawah Khalifah Ali. Kemudian pada tahun yang ke-40 Hijrah inilah munculnya puak Khawarij yang mereka ni tidak berpihak kepada mana-mana blok. Tidak berpihak kepada Ali, tidak berpihak kepada Muawiyah. Jadi puak Khawarij ni berasa tidak puas hati lah. Kenapalah orang politik ni bergaduh. Muawiyah dengan Ali bergaduh. Masalah macam tu lah. Jadi blok yang ketiga. Jadi pada tahun 40 Hijrah, ada 3 orang daripada puak Khawarij. Mungkin kalau kita boleh ingat nama beliau, nama mereka semua ni, mereka puak Khawarij ataupun kita panggil ekstremis. Khawarij ni adalah satu kumpulan yang ekstrim lah. Dia menolak semua orang. Dia lah yang betul. Yang pertama, Abdul Rahman bin Muljam. Kemudian Amru bin Bakrin At-Tamimi. Dan Al-Barak bin Abdullah At-Tamimi. Jadi 3 orang Khawarij ni, 3 orang daripada buat Khawarij ni, pada tahun yang ke-40 Hijrah, bersepakat untuk membunuh 3 orang politik Islam ketika itu. Yang pertama, mereka ni mensasarkan Khalifah Ali bin Abi Talib, mereka mensasarkan Muawiyah bin Sufyan, mereka mensasarkan Amr bin Al-As. Kerana mereka melihat 3 orang ni lah yang menimbulkan masalah dalam dunia Islam. Sebab apa? Sebab berebut jawatan. Ini pada pandangan puak Khawarij ini. Okey. Jadi sini disebutkan sini, kalau kita lihat untuk membunuh Muawiyah, Ali dan Amr bin As. Wa tawa'adu wa ala lailah 17 Ramadan min hadhihi sanah. Jadi mereka bertiga ni bersepakat pada malam yang ke-17 Ramadan. 17 Ramadan tu, malam itu mereka bertiga ni bersepakat untuk membunuh 3 orang politik ni. Seolah macam nak kata pembunuh bahan pun boleh juga. Tapi mereka ni membunuh atas sebab mereka ni tidak menyukai mana-mana politik. Sudah, contohlah. Lepas tu, Wamin Haza, selepas dah bersepakat itu, mereka terus pergi ke tempat masing-masing. Suma safara kull minhum ila wajhatih, fasafara ibnu Muljam ila Kufah, liqatli Ali wa ma'ahu Wardin bin At-Taim Ar-Rabab wa Syai' bin Ashja' wasafa al-Barq ila Dimashq liqatli Muawiyah wa Amr bin Bakrin ila Misr liqatli Amr bin As. Jadi 3 tempat dia pergi. Pergi Kufah, Damsyik dengan Mesir. Wa fi yawmin muttafaqun alaih wasaba ibnu Muljam wa man ma'ahu ala sayyidina Ali inda khurujihi ila salati ghada fi sabihatil lailah Jum'ah 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Jadi pada subuh 17 Ramadan tu juga Ali bin Abi Talib ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam sama pengikut dia sehingga meninggal dunia. Lepas tu kat sini disebut sini ni, wadarabahu Syai' darbatan lam tusibhu summa darabahu ibnu Muljam wa asaba jabhatihi wa mata ba'da qalil wa dabata ibnu Muljam faqat wafaqan akharun. Jadi selepas mula-mula Syai' ni nak pukul Ali, tak kena. Kemudian Abdul Rahman bin Muljam pun pukul dia. Libas lah, pukul pedang, libas dengan pedang. Lepas tu kena. Lepas tu syahid dah Ali bin Abi Talib kat situ. Kemudian lepas dah terjadi peristiwa itu, umat Islam yang ketiga itu nampak peristiwa itu terus mengejar pembunuh itu, hanya berjaya menangkap Abdul Rahman bin Muljam saja. Yang lain tu semua berjaya melarikan diri. Kita boleh bayangkan lah macam mana peristiwa pembunuhan itu kan, ketika hendak solat subuh. Waktu tu kan gelap kan, tak ada lampu. Jadi hanya berjaya dibunuh, ditangkap Abdul Rahman bin Muljam. Sedangkan
Syayyib ni berjaya melepaskan diri. Haza amma Amru bin Bakr fatarassadu li Umar bin Al-As falam yakhruj li salah wa amara Kharijah ibn Abi Habibah sahibu syurtah yusalli bin nas wa saba alaihi Amru bin Bakr wa qatalahu zanna annahu yaqtalu Amru bin As. Tapi sebaliknya pula terjadi dekat Amru bin As, kerana Amru bin Bakar ni, orang Khawarij ni, dia dah perhatikan Amru bin As. Tapi rupanya dia tersilap. Ketika itu yang keluar pergi solat subuh bukannya Amru bin As, tapi ketua polis. Ketika itu Kharijah bin Abi Habibah keluar menggantikan Amru bin As. Tapi Amru ni dia beranggapan, oh ini dia Amru. Ini ada Amru bin As. Kemudian dia bunuh Kharijah itu dengan anggapan yang telah dia bunuh Amru bin As. Tapi sebenarnya tidak. Jadi terselamatlah Amru bin As daripada dibunuh oleh puak Khawarij ini. Itulah, nama pun sama kan, Amru bin Bakar hendak membunuh Amru bin Al-As. Kemudian وكذلك لم يقتل البرك بن عبد الله معاوية بل أصابه يجرح غير خطور وقتل هؤلاء ثلاث واختلف في محل زيد فيه علي. Kemudian Muawiyah pun sama. Muawiyah tu diserang oleh ni Al-Barq bin Abdullah ini, tak kena, tak cedera lah. Maksudnya sempat dielak, Muawiyah sempat elak. Jadi dibunuh terus di situ. Jadi secara ringkasnya ketiga-tiga orang Khawarij ni, Abdurrahman bin Muljam, Amru bin Bakar dan Al-Barq bin Abdullah ini, ketiga-tiganya telah berjaya dibunuh. Namun hanya Ali bin Abi Talib saja yang terkorban ketika itu. Itulah sudah ditakdirkan Allah Ta'ala, dia terkorban. Abu bin As dengan Muawiyah bin Sufyan terselamat. Lepas tu disebutkan juga di sini waqtalafa fi mahall la zaidu fihi Ali kama Allah wajhah lakin al-majma' alaihi walladhi dzakarahu Ibnu al-Athir wa Abu al-Fida Ibnu Kathir anhu dufina fi Najaf di bilad al-Iraq wa hadha huwa al-asah. Jadi itulah sekarang ni makam Ali bin Abi Talib ataupun tempat disemandikan Ali bin Abi Talib itu berada di Najaf. Jadi sekarang ni kalau di Iraq itu, Najaf ni tempat suci lah bagi penganut Syiah di sana. Itulah dikatakan itulah tempat dimakamkan Ali bin Abi Talib. Kemudian berakhirlah dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Talib pada tahun 40 Hijrah. Maka berakhirlah era Khulafa Rashidin. Kemudian disambung pula oleh era Daulah Bani Umayyah. Itu kita akan lihat pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi itu saja kot untuk hari ini. Semoga kita dapat mendapat gambaran macam mana peristiwa yang berlaku pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman dan Khalifah Ali. Jadi itulah dia era Khulafa Ar-Rashidin, 4 orang khalifah itulah. Jadi insya-Allah kita sambung era Bani Umayyah pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.